Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersama dengan tuan guru kita. Sebut sedikit tentang latar belakang Ustaz. Profesor Madya Dr. Muhammad Suki bin Osman, Profesor Madya, itu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Kuliah Dr. Syauqi yang bersiaran di IKIM bermula pada 15 April 2013. Dr. Syauqi bukanlah seorang tokoh yang asing di IKIM, malah sering diundang dalam segmen topik Jumaat dan tadabbur di IKIM. Ustaz Dr. Syauqi juga, atau nama penuhnya Muhammad Suki bin Osman, dilahirkan pada tahun 1974 di Kampung Jarak Atas, Tasik Gelugu, seberang Perai, Pulau Pinang. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia. Beliau mendapat pendidikan awal di SMK Agama Al-Irsyad Pokok Sena, Kepala Batas, seberang Perai, Pulau Pinang. Melanjutkan pengajian di Yarmouk Universiti Jordan dan memperolehi ijazah sarjana muda dalam bahasa Arab dan Syariah Islamiyah. Mendapat ijazah sarjana pengajian Islam dari UKM pada tahun 2001. Terusnya memperolehi PhD dalam I'jaz Al-Quran dari Universiti Malaya. Jadi itu sedikit latar belakang Ustaz. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Ustaz dengan tajuk kitanya pada malam ini, itu ibrah dari peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa dan seterusnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta maaf, saya terlewat sikit ada hal tadi, jadi saya lewat bertolak. Jadi maklumlah cuti-cuti ini kan, banyak aktiviti musim cuti ini. Esok cuti lagi. Memang banyak tempat juga. Siang tadi pun saya tengok beberapa tempat yang saya pergi, banyak kereta. Yang orang-orang kita ni dipandang dia pergi keluar, memang dia keluar sungguh-sungguh. Sebab tu masa PKP dulu, macam pandang jarak, pandang sepupuh, senyap dunia sampai orang tak tahan. Ya, tapi sekarang ni kalau PKP ni okey lah, walaupun dilanjutkan sampai bulan Disember. Memang kita kena jagalah dia punya SOP itu untuk kebaikan kita bersama. Dan ini merupakan ujian yang tak pernah orang rasa sebelum ini. Inilah ujian yang kita kata jarang-jarang ditemui. Dengan keadaan yang kita terpaksa berkurung, kita terpaksa pakai mask. Tapi kalau tengok rata-rata tahun dulu dah ada. Bukan rasa bawah ni wabak-wabak penyakit yang datang dari semasa ke semasa. Jadi cumanya kita tak menyangka dalam zaman moden, zaman teknologi yang sangat hebat ini, tiba-tiba pergerakan manusia itu terbatas. Kalau zaman dulu pergerakan terbatas itu biasa, sebab mereka sendiri pun terbatas. Kita terbang zaman dulu, kalau ratus tahun dulu tak ada pun. Jadi memang maka duduk komuniti masing-masing je, cuma terbatas pergerakan. Tapi zaman sekarang, zaman globalisasi yang dunia itu kecil, tiba-tiba terbatas. Lagilah dia terasa pergerakan tersebut. Dan sebenarnya kita akan merasakan betapa kerdilnya kita di depan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Taala sekalian, apapun insya-Allah pada malam ini, sebagaimana disebut tadi, kita ceramah kita ataupun kuliah kita
adalah berkisar kepada ibrah yang tiba daripada hijrah, sambutan awal Muharram. Ini berapa bulan kan? 11 malam 12 kan? Baik. Jadi kita nak sampai pertengahan dan nak sampai sekejap ya, bulan Muharram itu, dan nak sampai tengah bulan 1442 Hijrah. Cuma malam ni perbincangan kita disebut iktibar daripada Hijratul Rasul. Apa iktibar yang kita boleh ambil? Yang setiap tahun kita bincang sebenarnya iktibar daripada hijrah Nabi ini, tapi kita bincang lagi dan terus bincang. Sebab apa? Sebab apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, bila mana kita bincang, dia akan memberi manfaat kepada kita. Namun begitu, untuk kita memastikan perbincangan kita itu menepati objektifnya, dan saya akan buka ruang pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bertanya apa-apa soalan. Sebab kadang-kadang yang saya nak cerita ni benda yang tuan-tuan dah tahu dah, Hijratul Rasul, tahu dah kisah sirah apa semua, tahu dah. Mungkin di sana terdapat beberapa persoalan yang masih lagi berasa nak tanya. Contohnya, saya buka ruang supaya perkara tersebut kita dapat huraikan setakat mana yang saya mampulah, saya akan cuba respon. Jadi kalau sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya melalui WhatsApp di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya melalui WhatsApp ke talian 019 324 1364. Jadi diumumkan dengan rasminya bahawa talian dibuka sekarang. Sudah boleh start untuk bertanya. Kita buat ala-ala program Tanyalah Ustaz di TV3 biar tahu jangan keliru. Jadi tuan-tuan boleh tanya, insya-Allah saya akan cuba respon. Sebelum menunggu persoalan yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak cerita tentang i'tibar, ibrah, pengajaran daripada ma'al hijrah. Sebenarnya saya nak tengok yang pertama sekali. Tahun ni apa tema sambutan Mak Ayah tahun ni dah? Tahun ni bukan pun. Tema Ma'al Hijrah, sambutan, bukan merdeka bukan merdeka. Ceramah bukan ni, bukan ceramah merdeka ni, macam Ma'al Hijrah. Tengok sila awak memang esok sambutan merdeka, tapi ni ceramah Ma'al Hijrah. Apa tema tadi? Saya perhati dah Ma'al Hijrah. Saya tak seorang pun tahu. Tema tahun ni Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Tema tahun ni Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Saya tengok tema tu bagus kalau kita dapat menghayati. Sebab apa? Sebab bila kita sebut tentang bagaimana penghijrahan Nabi SAW untuk menghasilkan apa? Menghasilkan ummah, masyarakat Islam, negara Islam. Itu tujuan Nabi hijrah sebenarnya. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mekah tak sesuai. Allah perintahkan Nabi SAW, sahabat bagaimana? Hijrah ke Madinah untuk apa? Untuk membina ummah. Jadi kalau tema tahun ni saya tengok cantik. Ummah Rabbani, Negara Harmoni. Dia kata dengan kenegaraan. Sebab apa? Sebab memang penghijrahan Nabi SAW itu untuk membina ummah dan seterusnya, mewujudkan sebuah negara Islam, negara harmoni, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu. Jadi kita sebelum pergi ke negara dulu, dia akan pergi pada kita untuk membina ummah. Ummah tu dia terdiri daripada setiap individu, setiap kita. Setiap kita itu dia akan membina keluarga, membina masyarakat, membina ummah. Itu besar daripada itu. Jadi ummah yang bagaimana? Ummah Rabbani. Rabbani makna bermanhaskan ketuhanan.
Dia bukan sekadar semata-mata kehidupan atas duniawi saja, tetapi gabungan antara duniawi dan juga ukhrawi yang perlu diseiringkan. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wa badari fi ma ataakumullahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa-apa kurniaan Allah Ta'ala di akhirat dan jangan lupa hak buat kamu di atas gabungan itu. Itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Dan kalau kita merujuk kepada pandangan ulama yang disebut oleh Sa'id Hawa sebagai contohnya, dia kata nak mewujudkan insan Rabbani, yang pertama sekali ilmu. Fokus kepada ilmu pengetahuan. Sebab tu ilmu ni dia tak boleh tinggal. Ada orang tanya saya baru ni, dia kata, "Ustaz, kau nak banding zaman dulu dengan zaman sekarang? Zaman sekarang lagi banyak ilmu." Betul tak? Ilmu di masjid, di surau, di universiti, di sekolah, kemudian di YouTube, di mana lagi, FB Live, segala segi, kan? Kuliah duha, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah isyak. Agak-agak zaman dulu ada lah macam ni. Agak-agak zaman dulu ada macam ni. Tuan-tuan, saya start ceramah ni masa saya umur 22. Lah dah 46. Semangat bangunan. Dan 24 tahun dah. Dulu saya balik daripada Jordan. Hari ni balik, esok je orang pergi ceramah. Masa tu kuliah tak banyak, boleh bilang kan? Saya datang KL. Lepas daripada degree saya sambung Diploma Pendidikan di UAE. Hari ni saya sampai, esok saya start kuliah di Gombak, Teori Gombak. Adalah orang berkuliah, ada suruh yang baru nak start, ada yang suruh baca kitab. Saya tu bujangnya tu kan, tu adalah okey lah. Ada orang bertempat nak bagi, saya pun pergi berjinak-jinak lah dengan kuliah ni. Memang ada. Kemudian saya buat masa tu di UAE. Kerana kita lepas degree dah waktu tu, jadi kita dia orang besar lah. Jadi bila di masa itu buat Diploma Pendidikan untuk perguruan, kita buat persatuan, tapi kontak mana-mana masjid, kontak atas nama persatuan, kita nak volunteer untuk khutbah Jumaat, kan? Nak bagi sistematik apa semua lah. Masa tu sebelah area sini, sebelah Bangi, Kajang, kuliah ni tak apa ada. Belah berapa banyak dah? Tak apa ada. Biasanya yang ada pun kuliah maghrib dah. Tu pun ada yang tak ada. Yang ada kat surau masjid tak ada. Dulu banyak masjid tak ada kuliah. Tambah-tambah pula kuliah sikit kontroversi lah, kontroversi sana, kontroversi sini tak boleh. So yang gerakkan masjid dan surau. Surau tak semua. Hak jadi hak berani buat, hak tak berani tak buat. Zaman tu saya ingat lagi, kan? Tetapi sudah tengok perkembangan semasa tu makin meningkat. Sekarang ni boleh dikatakan setiap masjid, setiap surau mesti ada program. Mesti ada program. Kalau tak ada, orang plan. Masjid kamu tak ada program, dia jadi plan. Kalau zaman dulu ada program, jadi plan. Apa larat nak buat program banyak-banyak dulu. Macam tu. Sekarang ni tak ada program tu jadi plan. Sebab apa? Sebab semua tempat ada. Sebab kamu tak ada, jadi plan tu kan. Nak bagi tahu yang perkembangan ilmu tu zaman sekarang makin banyak. Dan bukan setakat kuliah maghrib saja, kuliah daripada kuliah subuh lagi, kuliah duha lagi, dengan muslimat lagi, dengan macam-macam. Tapi sebab apa masih lagi banyak masalah-masalah yang timbul? Banyak masalah yang timbul dalam konteks keilmuan. Bergaduh lagi banyak. Bila main sambut tahun baru hijrah, masih lagi bergaduh pasal doa awal tahun akhirat. Nak baca sunnah ke bid'ah. Mari pula semalam sebelum Muharram, bergaduh pula pasal apa? Kubur Ashura pula, sunnah ke bid'ah. Lah, tak habis-habis pergaduhan ni. Ilmu makin banyak, tetapi pergaduhan tu makin banyak timbul. Sebab apa? Masalah tu, kat mana masalahnya ni? Ada orang tanya saya. Maka Wallahu'alam, saya nak jawab, saya tak tahu juga.
Cuma yang setakat observation saya nampak bahawa ia kewajipan kita kepada ilmu. Satu perkara yang disebut oleh semua ulama, bahkan Quran sebut, hadis sebut. Saya sebut ini, Hawa memang disebut kerana wujudkan insan Rabbani, iktifat daripada hijrah Nabi, mesti kita fokus pada ilmu pengetahuan. Cumanya pada hari ini, ilmu pengetahuan itu ada. Tapi penghayatan kepada ilmu itu saya nampak sekadar mana. Memang universiti-universiti banyak pelajar-pelajar masuk. Kos-kos mengenai Islam pun ramai. Tetapi yang saya duk perhati kadang-kadang, maka masuk itu belajar itu bukan kerana nak dapat ilmu, tetapi kerana nak dapat pekerjaan. Awal-awal masuk minggu orientasi, dah dicerita dah, kamu kalau kamu ambil kos ni, kerja ni yang ni. Kamu ambil kos ni, kamu kerja ni. Kerja ni. Jadi akhirnya orang dia belajar ilmu ni bukan untuk ilmu sebenarnya. Ada pula setengah orang belajar ilmu untuk apa? Nak debate dengan orang, nak berdebat, nak tunjuk dia hero, supaya dia ni disanjung hebat. Jadi saya perhati-perhatilah, nak compare zaman dulu dengan zaman sekarang. Orang zaman dulu ya ilmu tu tak banyak, ilmu korang. Perkembangan nak dapat ilmu tu susah, tetapi amalan mereka banyak. Mereka dapat pemahaman, mereka dapat kata. Orang sekarang ilmu tu banyak berkembang, tapi amalannya kurang, penghayatannya kurang. Itu yang menjadi masalah. Sebab ilmu ni kalau dia tidak diamalkan, tidak dihayati, maka dia tidak memberi manfaat, tak memberi kesan. Dia seumpama sesuatu yang tidak ada ruh. Rimau contoh, kita bagi contoh rimau. Rimau tuan, yang kita takut kat dia tu sebab apa? Sebab ada ruh kan. Cuba rimau tak ada ruh tu. Orang lepak musuh surau ni, agak takut tak? Tak takut, tak ada ruh. Mana? Makan, fizikal dia saja. Kita boleh gosok kepala dia, tarik dia punya apa, misal dia, tak ada masalah apa. Tapi kalau dia hidup, ada ruh, kita lari kita bukan. Macam tu dia ilmu. Kalau dihayati, dipraktikkan, ada ruh, waktu itu dia akan memberi manfaat kepada kita. Tak akan berlaku pergaduhan, pertelingkahan, tak berlaku. Dia tengok yang mana lebih utama. Kesatuan itu wajib. Khilaf itu, perkara-perkara yang kita menakhilafiah itu, hendaklah sama-sama raih. Maka pada ketika itu dia akan jadi harmoni. Tapi bila mana dia tak faham yang mana yang lebih aulawiyat, yang mana yang lebih utama, belajar juga, tetapi tak ada penghayatan, tak ada kepahaman yang jitu, yang akhirnya dia lebih mengutamakan sesuatu yang boleh menyebabkan pergaduhan, permusuhan. Macam saya sebut tadi lah, Asyura tak habis-habis, tiap-tiap tahun berlaku seumpama itu. Sampai ada orang sebut pada saya, dia kata, Ustaz, saya bukan tak setuju pihak surau masjid buat Asyura sebab ada orang buat Asyura, tak kira orang ramai kan. Tapi memandangkan dia ni, kalau kita tengok sumber dia dari Syiah, takkan kita nak menghidupkan budaya Syiah. Ditanya kepada saya soal itu, saya tak ada jawab. Saya tak tahu dia asal usul Asyura ni daripada mana, saya tak tahu. Walaupun dikatakan bahawa dia berasal dalam Nabi Nuh, itu pun cerita Israeliat. So kita tak pastikan. Kalau dia kata Syiah, Wallahualam, Syiah ke tak, saya tak tahu. Cumanya, kalau dikatakan Syiah semua pun, apa masalah? Kalau kamu kata buat Asyura sebab Syiah boleh buat, itu yang kamu makan sebagai pizza tu asal dari mana? Pizza asal daripada anak ramai. Yang kata pizza asal usul sebagai hamburger, hot dog, anjing kepanasan. Main daripada mana? Tuan-tuan, sebab itu pernah faham, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan sesuatu itu daripada datang hukum Allah Ta'ala ni halalan thayyibah. Main dia tu semana, pun tak ada masalah apa. Untuk utara, untuk selatan, asalkan halal. Satu lagi, ilmu hari ni orang dia ambil tengah-tengah. Itu masalah juga, dia tak ada manhaj. Dia cedok-cedok, dia buka YouTube dapat satu. Jadi dia tak ada manhaj. Akhirnya dia tak tahu sebenarnya pegangan mana satu. Sedangkan pembelajaran pun dia ada manhajnya macam kita belajar matematik. Dia ada bermula satu, cabut satu, lepas tambah ada minus, lepas minus ada bahagi. Dia tak terus pergi A + 2 tolak B + 2.
Nak jawab dia nak pening kepala tu kan. Macam tu juga ilmu. Kan? Ni bila kita sebut sikit dia belajar kan, tiba tanya bila sebut kata ni apa dalil yang kamu pegang tu dia. Macam mengaji kemah dah tu kan. Sedangkan tuan, memang belajar ilmu tu dia kena ada manhaj. Itu. Baru dia boleh faham konsep dia bagaimana. Yang mana yang kata bid'ah, yang mana yang tidak, yang mana bid'ah yang mukhtalaf fiha, yang mana bid'ah al-muharabatu 'alaiha. Semua dibincangkan oleh para ulama. Sebab ulama kata bid'ah, dia kata bid'ah betul, tapi dia maksud bid'ah tu apa? Apa yang maksud bid'ah itu? Ni sambil buat Asyura jadi bid'ah ni, macam mana pula ni? Kan? Kalau orang kata buat Asyura tu bid'ah, saya tak kata apa, saya tak betul bid'ah. Betul bid'ah. Ini bid'ah yang mana? Bid'ah disebut bahasa ke bid'ah disebut syarak? Masalah orang bila sebut bid'ah saja, oh dia haram. Tak boleh buat ni. Nabi tak buat, tak boleh buat. Lah. Bid'ah lah arti kata benda baru. Betul lah buat Asyura benda baru. Nabi tak nak kenal buat Asyura. Nabi tak makan buat Asyura. Tetapi disebut syaraknya tidak ada masalah. Sebab bila bab makanan dia balik kepada asal al-aslu fil adat al-ibahah. Asal kepada adat itu adalah harus. Itu bab makan. Tak mesti benda Nabi makan baru kita boleh makan. Nabi tak makan kita boleh makan, tak boleh. Kalau macam tu banyak benda tak boleh makan. Nabi makan teriak tak? Makan teriak tak? Rambutan panggil. Jenuh kalau betul kita bid'ah syariah kalau macam tu. Betul bid'ah. Bid'ah ni maknanya benda baru. Zaman Nabi tak ada, sahabat tak ada arti benda baru. Baru dari sudut bahasa kita lah. Tapi bukan dalam konteks syarak, hukum syarak bukan. Sebab benda makan asalkan halal makan lah. Tak mesti Nabi tak makan kita dia makan lah. Oh Asyura Nabi bid'ah ke mana? Kalau buat Asyura bid'ah macam sebut nasi lemak bid'ah, roti canai bid'ah, roti bob lagi bid'ah. Nama pun roti bob. Kan? So kalau sebut bid'ah saja tak okey lagi. Dia bid'ah dari sudut apa? Orang kita bila dia mengaji tak dia cedek-cedek begitu. Bila sebut bid'ah dia ada faham bid'ah ni bid'ah haram masuk neraka. Sampai tak itu bergaduh tuan-tuan. AKK surau ni bergaduh. Antara kata jom kita buat Asyura kacau orang baru tak boleh ni Nabi tak bagi ni, Nabi tak makan kita pula saja nak buat benda bid'ah asal usul Syiah. AKK surau bergaduh pula dia kena kabur dah. Jadi tak mana nak bina ummah Rabbani itu. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan fokus kepada ilmu pengetahuan itu kita balik kepada pemahaman betul-betul. Penghayatan betul-betul. Itu perkara nombor satu. Ilmu ni tak dapat tidak. Dia akan bila mana ilmu itu dipelajari dengan betul, dengan baik, insya-Allah ianya akan dapat menyelesaikan banyak masalah. Kita akan fokus kepada benda-benda yang penting, benda-benda yang utama daripada perkara-perkara yang melibatkan khilafiyah. Yang perkara itu kita kata dapat kita bertolak ansur. Baik, ada soalan saya terima soalan. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Apakah kesusahan dan kepayahan yang dilalui oleh Rasulullah bersama rombongan muhajirin ketika berhijrah? Kalau kita nak bincang kesusahan kepayahan, memang kesusahan kepayahan banyak. Nabi SAW peringkat awal Nabi beritahu pada sahabat suruh hijrah. Sahabat hijrah dulu. Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Nabi bagi satu hari itu Nabi beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, ready. Sebab Nabi berhijrah bersama dengan sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar. Kepayahan tak kepayahan yang pertama, hijrah itu tuan-tuan memang betul-betul kita kata perjalanan berjalan kaki. Perjalanan merantasi padang pasir. Perjalanan yang tak tahu lagi di sana tu bagaimana. Kalau kita nak pergi mana-mana pun kita dah ada target. Okey, kita nak pergi mana, dapat tawaran belajar universiti di UK contohnya. Kita dah ada, kita dah ready. Okey, tempat kita contact apa semua, ready apa semua. Kan? Baru kita pergi terbang pergi, orang tunggu dah dekat airport kan. Sekarang kita tak tahu. Ini perintah Allah, kita pergilah. Macam mana nak cari rumah sana ke apa semua. Tawakallah insya-Allah orang sana ada ansar akan bantu. Jadi maknanya pergi dalam keadaan susah payah. Nabi SAW sendiri, Nabi pergi ke mana? Naik ke Gua Tur dulu. Gua Tur itu strategi Nabi SAW. Nak menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan kita ni kena ada strategi. Dakwah kena ada strategi. Bukan keberanian semata-mata. Nabi berani, Nabi sempat takut pula. Nabi nak hijrah terus-terus daripada depan tu boleh. Nabi takut apa?
Allah Ta'ala pelihara Nabi, wallahu ya'simuka minan nas. Tapi Nabi bawa Abu Bakar naik dekat gua tu. Duduk tu 3 hari pula. Kemudian dia mengupah pula Ibnu Abi Urasid untuk jadi pemandu. Pergi ambil pula jalan lain, jalan pantai. Jalan yang jarang dilalui oleh orang. Waktu tu dah keluar dah kita kata iklan, wanted dead or alive. Kalau zaman sekarang lah. Wanted dead or alive, 100 ekor unta sebagai reward kepada mereka yang dapat tangkap Muhammad ni. Sebab tu Suraqah, tuan-tuan, Suraqah dia perasan. Dia tengok dia perasan masa perjalanan dia nampak macam ni. Muhammad apa tu? Dengan ni kan, dengan geng dia. Dia pun bila dapat apa kita kata iklan tu, reward 100 ekor unta, apalagi tuan-tuan, dia pun memacu kuda dia untuk pergi menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi selepas itu? To be continued. Kita akan sambung selepas ini insya-Allah. Kita bagi laula dulu untuk azan isyak dikumandangkan. Jadi persilakan untuk azan. Kita akan sambung sikit lagi selepas isyak barulah kita berhenti. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Jadi Suraqah bin Malik ni dia mengejar Nabi. Bekas ceritanya Suraqah bin Malik dia dapat kejar Nabi, tetapi nak tangkap Nabi tak boleh, Allah pelihara. Nak tunjukkan Nabi dah habis semua strategi, cara-cara yang kita kata yang perlu diambil, hasil pusat yang dia kena ambil.
Bukan nak tunjuk Nabi berani lebih berani lagi, tetapi Nabi nak tunjuk kepada kita ambil satu statement itu. Namun itu bila berhadapan semua tawakal kepada Allah. Tawakal ya. Allah akan bantu lah. Jangan risau lah. Kita yang penting kita dah ambil dah apa yang perlu kita buat. Asalnya tawakal. Dalam kes surah Al-Malik, dia bagi juga tawakal. Allah tunjukkan pertolongan Allah. Di mana surah Al-Malik tak dapat dan menghampiri Nabi. Dekat nak sampai aja, dia punya kaki kuda dia terbenam. Dia jatuh. Dia naik balik nak pergi balik, tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi. Akhirnya dia dapat rasakan something memang luar biasa. Akhirnya dia angkat bendera putih, dia surrender. Bila dia surrender, Nabi SAW kata kat dia apa? Tak apa. Kamu surrender, aku janjikan kepada kamu gelang kebesaran Kisra, mahkota kebesaran Kisra. Setelah kau balik, okey terima. Asalkan kamu tak boleh heboh lah. Nabi kata benda ni, kamu dah surrender, tak boleh heboh lah. Maka dia bersetuju. Tuan-tuan, Nabi menjanjikan kepadanya mahkota kebesaran Kisra. Sebab apa? Sebab Nabi yakin kepada janji Allah Ta'ala. Islam kat mana pun agama Allah. Kau tekan macam mana pun dia akan tetap bangun, dia akan tetap ada. Dia tak akan terpadam. Itu Islam. Walaupun Nabi pun dah hijrah, dalam perjalanan hijrah tak sampai Madinah lagi, tak nak negara lagi, Nabi dah janji pada Suraqah bin Malik mahkota gelang kebesaran Kisra. Maknanya apa? Sebuah negara besar Parsi itu akan diruntuhkan, Islam dapat ambil menawan negara tersebut. Itu maksudnya. Dan benar sebagaimana dijanjikan oleh Nabi SAW pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam peperangan Al-Qadisiyah. Pada waktu itu peperangan yang sangat dahsyat, tentera Parsi menggunakan tentera bergajah yang jarang-jarang digunakan zaman itu. Dan umat Islam zaman Umar, Parsi dapat kepada genggaman wilayah Islam bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Waktu itu Umar ambil gelang kebesaran Kisra, mahkota kebesaran Kisra, dia punya kemegahannya. Umar panggil, ya Suraqah, balik. Ini janji Rasulullah kepada kamu. Menangis Suraqah, tuan-tuan, teringat Nabi SAW. Nabi dah janji dah dulu masa Nabi dah perjalanan hijrah. Jadi itu kepayahan, kesusahan Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar sendiri, dia hijrah macam mana? Dia hijrah dalam keadaan mengandung, syarat mengandung. Tuan-tuan bayang saat mengandung anak dia di mana? Belakang lah kan? Dia sambut hijrah punya pasal kerana Allah dan Rasul nak berhentangkan nafasnya. Dia pergi dalam keadaan syarat mengandung sampai dia ubah, dia melahirkan anak sulung orang Muhajirin. Anak sulung orang Muhajirin, lahirnya dia ubah, iaitu nama dia siapa? Abdullah bin Zubair, anak kepada Asma binti Abu Bakar. Semangat mereka begitu hebat dalam melaksanakan peristiwa hijrah. Itu nak kau nak lihat kepada kepayahan banyak lagi lah. Itu belum lagi cerita bagaimana dirampas harta tengah jalan dan macam-macam lagi, macam yang berlaku pada Suhaib Ar-Rumi. Salam Ustaz, tanya soalan sejarah. Soalan sejarah saya, Allah. Tanya sahabat saya soalan sejarah ni. Okey, bukan soalan sejarah ni kan. Masa Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar dan seorang penunjuk jalan, tapi dalam gua tu hanya cerita Nabi dan Abu Bakar saja. Mana lagi pemandu yang bersama mereka? Pemandu lepas benda tu. Masa dalam gua tu pemandu tak ada lagi. Masa Nabi pergi kepada Sayyidina Abu Bakar tu, Nabi ajak dengan Sayyidina Abu Bakar saja. 2 orang saja. Sebab itu boleh hijrah lagi. Memang keluar tu hijrah dah. Tetapi strategi kita sebut tadi, Nabi naik dulu dekat gua tu. Siapa-siapa hari ni pergi Mekah, pergi umrah, insya-Allah kita doakan moga dibukalah umrah ni kan. Kita akan dibawa pergi ke tempat gua tu, tak jauh pun. Tengok. Nabi naik. Masa tu naik dengan Sayyidina Abu Bakar je. Yang anak Sayyidina Abu Bakar waktu itu dia jadi pengintip lah. Dia tengok, dia bawa kambing dia, tengok, dia pergi laporan kat Nabi atas tu, Sayyidina Abu Bakar. Dia punya saudara perempuan dia pula, itu Asma tu, dia disebut sebagai Zatun Nita Qaib, dia pembekal makanan. Jadi maknanya waktu itu memang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar saja. Dan riwayat menyatakan bahawa dalam gua tersebutlah, dalam gua Tur itu, Nabi sampai letih sangat, Nabi letak kepala atas riba Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar kena sengatan haiwan, tak tahulah, mungkin kalau joking ataupun ular. Ya, gua macam ada kan.
dia punya tahan, dia tak nak gerak tu sebab kesian Nabi tu tidur kan. Dia tak nak bergerak tu, dia tahan kesakitan tu sampai air mata dia jatuh pada Nabi jaga. Tapi tengah sebab apa? Bagi kita kena sunat. Nabi duduk pada tempat itu, mukjizat Allah tunjukkan baik. Itu keadaannya. Dan gua tu pula golongan musyrikin pergi balik, tapi mereka tak keinginan untuk tengok bawah, dia tak ada keinginan. Allah Taala tak campurkan diri mereka untuk teringin tengok. Kalau tengok saja memang nampak. Dia bukan, kita jangan bayang tulis buku ni macam gua niak lah, macam gua tempurung ada stalagmite masuk dalam. Dah. Gua tu mana dia satu pintu tu masuk sekejap kat situ je. Kalau kita tengok di luar, tengok bawah nampak, itu masuk guanya. Macam gua Hira juga, kau besar mana pun. Gua Hira nak kan? Gua tu saya tahu seorang tak naik gua tu. Mana naik lebih kurang 2 jam 3 jam baru boleh sampai. Gua Hira tu boleh lah 4-5 minit dah sampai dah. Pernah naik gua Hira? Tak naik juga. Lepas tu naik gua apa? Gua ni apa? Gua kalau nak tengok, macam tu lah gua kecil dia sebenarnya. Bukannya besar, dia pergi gua lah. Ada tempat masuk tu kan. Lepas pada tu bila Nabi nak melakukan perjalanan nak pergi ke Madinah, baru diubah Abdullah bin Abi Murayqib. Sebab dia ni bakal jalan. Ketemu jalan ni, dia ni tahu jalan sila belok, ambil jalan pantai, pasti dia tahu. Nabi ubah dia. Walaupun waktu tu dia bukan Islam. Dia boleh menunjukkan kita boleh menggunakan kepakaran orang bukan Islam untuk maslahah Islam. Dia ni makan gaji ya, dia upah dia buat. Dia bukan jenis khianat apa semua, tak ada. So, boleh kan? Nabi upah dia waktu tu. Masa perjalanan nak ambil jalan pantai nak ke Madinah Al-Munawwarah, barulah upah kawan tu. Sebelum tu pemandu tak ada lah. Nabi dengan senang bakar je lah. Itu dia sejarah ataupun sirahnya. Okey, Ustaz, boleh bagi peranan untuk kaum wanita dari ibrah hijrah Rasulullah SAW. Kaum wanita macam sebut tadi Asma binti Abu Bakar bertindak sebagai biro makanan, lajnah makanan. Orang perempuan yang siap makan, okey lah kan? Okey lah. Jadi maknanya dalam peristiwa hijrah Nabi, pemudi-pemudi disebut sebagai wanita-wanita, dia berperanan selain daripada dia sendiri berhijrah, dia membantu Nabi SAW dalam konteks menyediakan makanan dan sebagainya. Begitu juga setelah daripada itu dalam peperangan yang berlaku, peperangan jihad, memang orang perempuan tak pergi jihad sekali, yang jihad oleh lelaki, tapi orang perempuan banyak yang menyertai jihad. Menyertai dengan sudah apa? Dia bersiap menyiapkan makanan, merawat mereka yang luka. Itu peranan mereka. Kan? Maka lebih, macam jurawat lah mudah, maka lebih sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi untuk berjihad ke depan, itu adalah orang lelaki-lelaki. Mereka duduk belakang membantu bagi minum ke apa semua. Jadi itu peranan wanita. Tapi kita tak nak nafikan bahawa peranan wanita ada dalam proses hijrah dan juga dalam sebarang jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berganding bahu dalam mempertahankan Islam. Begitu juga surah masjid hari ini, peranan wanita tak dapat dinafikan. Bahkan hebat peranan wanita, dia lagi semangat kalau buat kerja. Kan? Jadi itu satu perkara yang baik yang perlu diteruskan sebagai mencontohi bagaimana yang berlaku pada hijrah Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Taala sekalian. Kemudian ada lagi soalan ni, soalan Ustaz Salam, bagaimana kita umat pada zaman ini perlu lakukan untuk menghayati dari sejarah perhijrahan Nabi? Kalau sambutan New Year ada orang yang set azam tahun baru, kalau sambutan hijrah bagaimana pula? Okey. Kalau kita nak contohi sebenar hijrah ni dalam konteks individu lah, kita boleh ambil dua benda penting. Yang pertama, masjid. Nabi bina masjid. Sampai di Quba 8 Rabiul Awal, Nabi dah bina masjid. Nabi duduk 4 hari di Quba. 12 Rabiul Awal, Nabi jalan daripada Quba pergi ke Madinah, masjid pula Nabi bina. Jadi di situ nak menunjukkan apa? Kalau kita sebagai individu, kita nak beritahu, kita nak ambil contoh daripada hijrah Nabi, adalah iktibarnya adalah kita kena imarah ke masjid. Dan surau masjid ialah rumah Allah. Maka kalau kita nak ambil betul-betul iktibar daripada hijrah, adalah kita hendaklah memastikan bahawa kita ni orang masjid, orang surau. Lebih kurang itu lah.
Bila sebut orang masjid, orang surau ni fahamlah bagaimana kita dekatnya kita dengan masjid dan surau, dan kita mengimarahkan masjid dan surau itu dengan sebaik mungkin. Dan ini barulah dinamakan orang yang ambil iktibar daripada hijrah. Pertama. Yang kedua, apa Nabi buat? Persaudaraan. Persaudaraan di antara umat Islam. Nabi bina satu kekuatan persaudaraan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Sayang kepada sahabat ni memang betul-betul kerana Allah sanggup lakukan apa sahaja. Kerana ada dasar akidah seagama. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kita lihat pada hari ini bagaimana hubungan ukhuwah kita sesama kita. Kalau kita nak ambil akibat daripada hijrah, hubungan ukhuwah itu mesti dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Kasih sayang di antara kita itu mesti disuburkan. Kalau ada selisih faham apa semua, kita maafkanlah. Jangan kita berpanjangan dalam benda-benda seumpama itu. Sebab apa? Sebab hubungan sesama Islam ni, hubungan persaudaraan ini adalah jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya hadis Nabi kata apa? Dalam Nabi sebut ada 4 perkara. Kalau buat 4 perkara ni, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan penuh sejahtera. Dia punya apa? Dia punya natijah dia, kamu masuk syurga. Apa dia? Yang pertama Nabi kata afshus salam. Tebarkan ucapan salam. Apa tujuan ucapan salam? Untuk mengeratkan kasih sayang. Sebab dalam hadis Nabi kata, awala adulukum ala syai'in law fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak aku ajar kepada kamu satu perkara, kalau kamu buat, dia akan mengeratkan kasih sayang antara kamu. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam. Jadi ucapan salam nampak macam remeh tuan-tuan, tapi kesannya besar. Jadi kita amalkan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Sebut betul assalamualaikum. Sebut betul datang dari hati. InsyaAllah. Kalau orang yang kita tak suka ataupun take class dengan kita, contohnya, kita bagi salam lagi. Dia tak jawab tak apa, esok bagi salam lagi. Dia paling kelain tak apa, bagi salam lagi. Lama-lama dia akan rasa bersalah atas tindakan dia itu. Dia akan jawab salam kita, dan akhirnya dua-dua orang bermusuh, dia akan jadi bersaudara. Jadi salam. Yang kedua Nabi kata apa? Wa at'imut ta'am. Bagi makan, jamu makan. Nampak luar ada makan. Nasib baik dah makan. Sebab jamu makan itu memang dia mengeratkan kasih sayang. Jadi kita nak suruh buat makan cantik. Ni kadang orang boleh dada buat makan habis duit dah. Nabi suruh mana? Tambah-tambah kalau kita bagi makan pula pada orang yang memerlukan, lagi-lagi lah. Sebab apa? Sebab manusia itu dia boleh dijinakkan dengan makan. Saya nak cerita, saya pernah pergi dakwah orang asli. Orang asli ni jalan lah. Lepas tu sekarang tak apa, orang asli pun dah moden dan lain lah cara pendekatan dakwah. Saya dapat cerita banyak zaman-zaman dulu. Saya orang dulu yang berdakwah. Mereka dulu, orang asli dulu, daripada sumpit tu, lah tak pakai lah sumpit tu. Sebab moden kan. Dulu masuk di bawah asli, sumpit tu dah ni. Tentang sumpit dia jangan main. Sekali disumpitnya tak sampai 3 minit. Bila kita kena, kita rasa sakit. Bila sakit, kita kelepiak. Kita dah kelepiak tu tak? Bila sakit tu, kita akan apa? Kelepiak lah. Bila kita kelepiak saja, masa tu, racun tu dia akan menyelit nak jatuh macam ayam kelopak mati. Dia punya racun supit jangan main. Dan orang dulu punya dakwah pada orang asli, memang dia hadapi situasi itu. Lah tak ada. Lah tahu supit orang kau masuk penjara jangan main kan. Dulu kan tak pernah ni. Tapi macam mana maka sanggup masuk. Satu cerita tu ni cerita di Perak, dia masuk dakwah. Awal-awal lagi Tok Matin tunggu. Kami tak nak masuk Islam. Sebab apa? Sebab gambaran mereka yang masuk tu orang Melayu. Orang Melayu inilah yang curi buah-buah di kebun dia orang. Orang Melayu yang mengorak anak-anak nandara dia orang, pelari ini orang pun ada, yang orang asli ni, itu orang marah. Sedangkan Melayu ni macam-macam kan. Mereka ni tak tahu apa-apa, tapi tengok bukan Melayu ya, contoh dia kata, kami tak nak Islam. Ketua Ramah kata, Pak, jangan kami just nak buat kenduri je, dimakan-makan je. Okay, ada senyap, buat kenduri je. Mesti nak makan-makan, sono-sono. Kita nak happy-happy makan-makan. Dia bawa semua masak. Orang sini dia cakap tengok, cakap pinggang kita, tengok.
Bayangkan tuan-tuan, mereka supit dia ada, dia cukup pinggang tengok. Kita duk masak, ketak lah. Mau ketak juga kan? Masak, siap. Pinggan tak ada, ambil talan. Ulang talan. Bagi makan sekali. Orang asli dengan hak rombongan makan sekali. Tok batin makan ketua rombongan. Satu benda yang mereka ada touching kat situ. Sebab apa? Sebab selama ni mereka menganggap betapa orang Melayu ke orang bandar lah menganggap mereka ni begitu teruk. Mereka makan ni dalam mangkuk-mangkuk apa kita kata dalam bekas juang ya. Kalau ni makan dalam pinggan dah makan sekali. Dah makan sekali pula. Macam mereka buat tu no. Ketua rombongan ni dengan Tok Batin. Dia ambil makan, saya makan, dia suap Tok Batin dia makan. Dia suap makan. Dia minta pula Tok Batin tu suap dia makan. Waktu tu Hana Mawar tu hilang. Makan. Selesai makan jadi tadi muka kelat. Lepas makan senyum. Sebab apa? Sebab dia rasa dihargai. Tak ada gap. Kita rasa macam ada gap kan. Oh ni kasta kan. Tak ada gap. Makan sekali suap pula. Allahu Akbar. Saya ingat masa saya duduk di Syria dulu, saya telaki dekat Syria. Guru saya mengajar macam tu. Saya makan talam dengan guru saya. Guru saya suap saya makan. Kita jarang-jarang tu, malu makan lah, dia suap makan. Lepas tu dia suruh saya suap dia makan. Rupanya itu dapat mengeratkan diri saya. Kita rasa secure. Kita berada di tempat orang. Kita tempat orang. Dilayan macam tu. Kita rasa macam mana? Kita rasa selesa. Tok Batin ni rasa selesa. Akhirnya lepas makan selesai majlis apa? Tak sebut pasal dakwah apa pun. Apa dia kata? Tok Batin dia kata, semua ada kita akan ucapkan pada dia punya penduduk dia. Apapun kita ikut encik ni. Satu kata dia kata, kita ikut encik ni tak datang ni. Satu kapur musuh Islam. Dah kata kita ikut, daripada ucap-ucap semua. Nampak tak? Makan dia. Jangan main-main itu satu kaedah untuk mengeratkan kasih sayang. Nabi sebut benda tu wa at'amut ta'am. Yang ketiga wasilul arham. Silul arham apa dia? Hubungkan silaturahim. Ini jangan sebab Nabi kata apa? La yadkhul jannah qat'un. Tak masuk syurga orang putus silaturahim. Bergantung. Ada berarti bab soal pusaka lah banyak orang yang ada soalan. Bab gaduh soal pusaka lah, apa tak adil lah, macam-macam sampai sanggup bergaduh dengan berarti Allah sayang tu. Benda tu kalau buat mana pun pusaka tu orang kata pijak pun kata Musa sendiri kata orang dulu kan. Jadi lebih kurang sudahlah tu satu gaduh sangat bukan duit kamu pun. Kan? Kamu nak cari sendirilah. Tetapi orang sanggup bergaduh kerana kata benda seumpama ni merugikan saja. Maka dengan satu tu wasul arham tu hubung satu rahim. Tiga disebut yang keempat dia kata apa? Wasallu bilail wa nasuniyah. Solat waktu malam ketika orang tidur. Ini hubungan khusus dengan Allah. Daripada 4 perkara yang disebut ni, yang pertama bagi salam, hubungan dengan manusia, bagi cantik. Yang kedua at'amut ta'am, bagi makan, hubungan manusia bagi cantik. Yang ketiganya wasul arham, hubungan rahim, juga hubungan manusia bagi cantik. Yang keempat baru Nabi kata solat tengah malam, hubungan dengan Allah bagi cantik. Dan akhul jannah Nabi salam, kamu akan masuk syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi itu iktibar yang kita boleh ambil, yang kita boleh laksanakan tentang perkara yang berkaitan dengan hijrah ini. Itu antara perkara yang boleh kita dapat kita kata dapat sesuatu yang terbaik insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Taala sekalian, ada soalan saya tengok ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada 2 soalan. Yang pertama, apa hukumnya solat seorang makmum tak suka pada imam kerana imam ni suka marah-marah makmum? Imam suka marah-marah makmum, apa ni? Kalau marah bersebab, okeylah. Kalau marah tak bersebab, dia kena kurang lah, kan? Jadi, ini masalah apa ni? Masalah kasih sayang. Kalau macam tu berlaku, kita nak imam dan makmum ni sentiasa bagi salam lah, ucapkan salam. Yang kalau dia tak suka, pada orang tak suka tu lagi nak bagi salam, supaya kita nak menimbulkan kesukaan dan juga kasih sayang. Surah imam ni, imam lagi. Surah imam ni setiap malam lepas solat isyak baca surah Al-Mulk, dia baca bersendirian, tak mau ikut imam lain. Tapi bila dia bertugas, imam-imam lain dan makmum semua baca ikut dia. Kita pandangan ustaz.
Dia kalau masa dia tunggal, orang ni kena baca ikut dia. Kalau waktu tunggal orang lain, dia nak baca suara-suara. Tak apalah, berhenti je. Jangan kita besarkan. Nak baca ikut kan, nak baca seorang kan, ulanglah. Kita sebenarnya surah Al-Mulk kita nak latih. Memang kita, kalau boleh kita nak baca sebelum tidur. Tapi takut kalau sebelum tidur kita tak baca. Kita latihlah di masjid surah ni, latih pakai modal kan. Bukan mesti pun. Kalau rasa nak baca seorang, baca je lah. Kita ni yang rasa kalau aku seorang tak baca, kita follow. Tapi kalau kita rasa, aku tak apa, aku tak baca sini, tak apa, aku suka baca nanti kat rumah sebelum aku tidur, aku baca, aku seorang, baca. Sebenarnya tidak ada isu, tak ada masalah. Jadi kalau benda-benda kecil, jadi kita tak perlu rasa berat kita, orang Melayu, dia cepat berasa hati, itu masalah. Sikitnya, dia rasa hati itu 7 keturunan. Itu masalah. Jadi kita kurang ke benda ni. InsyaAllah dalam masalah saya nampak benda ni boleh diselesaikan dengan baik insyaAllah. So tidak ada masalah. Okey? Itulah soalan yang saya dapat daripada soalan WhatsApp ni. Jadi saya umumkan talian ditutup. Sebab ke mana pun kita kena tepati SOP juga lah. Kita tak boleh lewat sangat. Kita patutnya betul-betul isyak. Ni pun saya agak sikit. Namun begitu, saya buka soalan lisan kalau ada. Silakan. Ada tak soalan? Kalau tidak kita nak mengerti itu soalan isyak. Ada soalan? Ya. Dia ada banyak perkara yang dibincang oleh para ulama. Antaranya yang pertama fokus ilmu. Yang kedua fokus tarbiyah. Ilmu dia tak cukup tarbiyah. Kalau ilmu melahirkan ulama, fuqaha, pelajar, guru. Kalau tarbiyah menghasilkan seorang yang tazkiyatun nafs, jiwa, mensucikan jiwa, sufi, kena ada benda tu. Baru dia diseiringkan. Yang ketiga kena ada membangunkan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, itu dakwah. Itu mesti ada. Nak wujudkan isarbani. Kalau tidak dia sangkut. Sebab apa? Sebab iman yang disubur itu perlu pada pengawasan. Pengawasan itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau benar ditinggalkan, memang iman tak dapat disuburkan. Sebab itu Quran kata kuntum khairu ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan? Ada 3 syarat kan? Nak jadi umat terbaik. Umat terbaik itu umat orang lah. Ada 3 syarat, iaitu kamu menyuruh ma'ruf, mencegah munkar dan beriman pada Allah. Lepas itu beriman yang nombor 3 kata para ulama. Kerana iman itu akan disuburkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang ni tak ada, iman itu dia susah nak disuburkan. Jadi itu antara perkara-perkara disebut oleh para ulama untuk kita bangunkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan capai isyarat tersebut. Allah. Boleh soalan? Dah tak ada. Kalau tak ada, kita berhentikan itu. Moga-moga insyaAllah sepanjang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Dan kalau siapa yang nak menambah ilmu, ini ada buku terbaru saya yang baru keluar tahun 2020 lah dalam musim PKP ni. Jadi yang pertama kita sempurna wudu dan solat. Ini kita fiqah lah. Kita nak pergi wudu kita sempurna, solat kita sempurna. Jadi ada soalan, perbincangan dan juga soal jawab dan sebagainya ada dalam ni. Wudu, tayamum, solat dan sebagainya boleh dapatkan. Buku ni. Yang kedua, buku saya juga yang diterbitkan musim PKP ni menangga doktor stres kan, stres, banyak tekanan kan, dengan macam-macam stres ekonomi, stres kesihatan, stres macam-macam. Jadi wakaf nak baru buat orang stres. Ni ada panduan-panduan daripada Rasulullah SAW macam mana kita nak menghadapi tekanan dan stres dalam kehidupan kita. Jadi kalau siapa nak dapatkan, insyaAllah boleh dapatkan depan solat isyak nanti, boleh dapatkan dan juga boleh dapatkan tanda tangan daripada penulis. Baik, wallahu a'lam. Jadi sekadar itu perbincangan kita. Moga-moga insya-Allah sepanjang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, dan silap saya maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'ilman ta'wil. Allahumma atina afdala ma tu'ti min salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.
pemeriksaan semula.